sesi 20, 22, 20, 23 yang diadakan secara maya. Bagi memberkati majlis kita pada petang ini, majlis menjemput Ustaz Saiful untuk membacakan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk menghadiri program orientasi para pelajar tingkatan 1 secara di dalam alam maya pada petang yang berbahagia ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha ini akan menjadi asbab para pelajar kami supaya mencapai kecemerlangan di dalam bidang co-curriculum maupun di dalam keterampilan sosial pribadi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudah-mudahan maklumat yang disampaikan di dalam program orientasi pada petang ini mampu memberi panduan kepada para pelajar tingkatan 1 untuk mencapai ataupun meneruskan kegemilangan, kecemerlangan di sekolah menengah. Mereka semua dahagakan ilmu pengetahuan, oleh sebab itu program pada petang ini sangat-sangat mendapat perhatian daripada pihak ibu bapa dan para pelajar khususnya. Ya munzilal barakah wa ya kashifal ghammah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat yang lemah lembut dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan dengan kesihatan yang terbaik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mohon kepadamu, Ya Allah, agar COVID-19 ini dapat segera dihindarkan. Lindungilah kami yang berada di sekolah. Ya Allah, Ya Allah. Kami amat mengharapkan pertolongan-Mu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Saiful atas bacaan doa sebentar tadi. Tanpa membuang masa, majlis pengerusi minta ulang sebab suara pengerusi tadi terputus, tak sempat. Terputus tiba-tiba terputus, tak dengar apa yang dinyatakan. Okey, baik, maaf kerana terdapat gangguan talian. Okey, tanpa membuang masa, majlis menjemput Encik Muhammad Yazid bin Abdul Rahman, penolong kanan pentadbiran SMK SS 17 untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang berusaha barisan pentadbir penolong kanan SMK S17, barisan konselor, guru-guru yang dedikasi dan yang dihormati ibu bapa SMK S17 dan juga murid-murid tingkatan 1, anak-anak didik tingkatan 1 yang akan memenuhi kelas-kelas di SMK S17. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikum. Betul tak? Bersyukurlah kita pada hari ini yang mana kita berbagai menempuh Corona-19. Akhirnya dapatlah sekolah ini dibuka seluruh negara yang menetapkan 21 Mac itu permulaan dan 1 April itu ialah secara bersemuka. Jadi 2 minggu kita telah memulakan, dah 2 hari kita memulakan pengajaran dan pembelajaran secara online. Bersyukur juga kerana semuanya berjalan lancar. Itu adalah ketabahan, kesabaran semua para-para yang menunggu bilakah saat anak yang tamat sekolah rendah ini akan ke sekolah menengah. Jadi saya ucapkan tahniah dan sabar kepada anak-anak kita, anak-anak didik yang akan menghuni kelas-kelas SMK S17 di atas kejayaan mereka semasa di sekolah rendah.
Dan kami semua guru-guru amat mengalu-alukan kehadiran anak-anak didik dan juga kehadiran ibu bapa semua ke SMKS 17. Sekolah ini terbina pada tahun 1994. Kalau nanti tahun 2024 nanti genaplah 30 tahun tertegaknya sekolah ini, yang mana sekolah ini juga melalui sejarah kegemilangan, sejarah kecemerlangan dan berbagai-bagai kejayaan telah dicapai sebelum pada ini. Dan sehingga hari ini sekolah ini latar belakang sekolah, kedudukannya di tengah bandar perusahaan Subang, yang mana sebelahnya Subang Perit, yang belakangnya ada kilang dan taman-taman perumahan dan juga kilang-kilang yang ada di sebelah kilang-kilang. Dan suasananya ialah suasana yang harmoni. Suasana sekolah ini suasana harmoni. Tidak ada gangguan pun. Tidak ada gangguan daripada mana-mana suara bising daripada kilang. Tak ada. Guru-guru boleh menjalankan tugas dengan baik. Sekolah pun berhubung rapat dengan masyarakat. Berrapat dengan rukun tetangga, pemimpin masyarakat setempat. Jadi selamat datang ke sekolah SMKS 17. Pencapaian akademik pun, pencapaian kurikulum pun semuanya di tahap yang baik. Bersama, pendek kata bolehlah kita katakan berdiri sama tinggi, duduk sama rata dengan sekolah-sekolah lain. Sama-sama sekali yang menjadi pesaing-pesaing di kawasan ini ataupun dalam kumpulan sekolah yang sama di daerah Petaling ini. Sekolah ini antara sekolah yang ada satu sesi sahaja, iaitu sesi pagi sahaja. Yang mana persekolahan bermula 7.30 itu waktu persekolahan, tapi kalau masuk 7.20 persekolahan pengajaran bermula 7.30 sampailah 1.30. Tidak ada sesi petang, kita satu sesi sahaja. Bilangan pun selesa, tidak terlalu padat. Cikgu bilangan lebih kurang lah sebab selalu bertukar masuk. Murid pun lebih kurang 500, guru pun lebih kurang 50. Sebenarnya lebih lah sedikit. Sebab kadang ini bersilih ganti, ada yang keluar, ada yang masuk. Termasuk guru kita juga. Akhir sekali pada saat ini, pengetua pula yang keluar. Bukan keluar, pengetua pindah ke sekolah lain. Dan kita akan menerima pengetua baru pada hari Khamis ini. Hari Khamis ini kita akan menerima pengetua baru. Itu adalah pentadbiran daripada GPN dan PPD. Sekolah ini juga menawarkan subjek sama juga seperti sekolah lain. Ada subjek terah, subjek wajib dan ada subjek elektif. Antara elektif itu ialah bahasa Arab dan KKQ. Ialah itu samalah. Reka bentuk teknologi, asas komputer, itu sama. Yang tidak ada pada sekolah lain, yang jarang ada sekolah lain itu ialah bahasa Arab dan KKQ. Jadi sesiapa yang berminat dialu-alukan ke kelas ini. Dan kita menawarkan unit uniform. Ada 11 unit, ada 7 unit uniform dan ada 11 kelab persatuan dan ada 5 sukan permainan. Jadi maknanya mengimbangi akademik dan kegiatan sukan. Dan kita juga banyak program-program untuk membina sasiah murid ini yang dikendalikan oleh PKM. Dan sekolah ini juga banyak mencapai kejayaan dalam bidang terutama sekali sekolah ini adalah kemahiran, adalah kata yang tidak ada pada sekolah lain, yang mana kejayaan itu kita yang capai di antara sekolah yang lain. Dan suasana sekolah ini seperti diterangkan tadi, suasana pun amat baik untuk persekitaran anak-anak untuk belajar. Dan guru pun sama saja di mana-mana guru. Semua guru di sekolah menengah SMK S17 semuanya ialah graduan. Kerana sekolah menengah semuanya adalah graduan. Dipimpin oleh pengetua yang berpengalaman dan pengetua yang banyak pengalaman dan juga banyak idea-idea yang untuk mencetuskan kejayaan dalam bidang pendidikan kepada semua
yang ada di sekolah menengah SMS 17. Jadi itulah yang dapat saya alu-alukan semua. Selamat datang ke SMK SS 17. Sekian dahulu daripada saya. Terima kasih diucapkan atas ucapan yang telah disampaikan oleh Encik Muhammad Yazid bin Abdul Rahman, penolong kanan pentadbiran SMK SS 17. Majlis seterusnya menjemput Puan Nur Haslina selaku penolong kanan hal ehwal murid untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis Puan Wan Nuraini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam petang. Yang berusaha Ustaz Muhammad Yazid Abdul Rahman, penolong kanan pentadbiran, Puan Hanisah Musa, penolong kanan co-curriculum, Puan Tan, penolong kanan pendidikan khas, Puan Balve ya selaku kaunselor, rakan-rakan guru jawatan kuasa orientasi tingkatan 1 sesi 2022, serta semua ibu bapa, penjaga ya yang dan juga anak-anak tingkatan 1 yang berada pada hari ini ya, yang mengikuti orientasi pada hari ini yang diraikan ya dalam majlis orientasi tingkatan 1 SMK SS 17 ya. Pihak unit HEM, saya mewakili unit HEM mengalu-alukan dan mengucapkan selamat datang kepada anak-anak SMK SS 17 ya tingkatan 1 ya sesi 2022 ya. Salam perkenalan ya. Jadi saya adalah Puan Nur Haslina Ibrahim, penolong kanan HEM ya untuk sekolah ini ya. Dan pertama sekali saya nak mengucapkan ya setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih ya kepada rakan-rakan saya iaitu jawatan yang mewakili jawatan kuasa orientasi tingkatan 1 ya sehingga program ini dapat berjalan dengan baik insya-Allah, dan juga semua pentadbir, kaunselor ya, guru data ya bersama dengan kita ya, tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak tingkatan 1 bersama dengan kita pada hari ini adalah rakan-rakan setugas kami iaitu guru data ya yang terdiri daripada Puan Ahu Yenzi ya, dan guru data ini adalah guru yang berurusan dalam sistem APDM ya, aplikasi pengkalan data murid ya. Jadi ini adalah satu data yang sangat-sangat penting untuk ibu bapa serta anak-anak mengisi maklumat ya. Sebentar lagi Puan Ahu akan menerangkan seperingkas tentang sistem ini ya. Jadi hari ini adalah hari yang bertuah untuk kita ya, kerana kita dapat berinteraksi walaupun secara maya online, tetapi info yang kita nak sampaikan, pihak sekolah nak sampaikan sangat penting ya. Jadi saya teruskan lagi dan bersama dengan kita pada petang ini juga adalah Ketua Guru Disiplin iaitu Puan Tai yang akan menerangkan sedikit sebanyak kepada anak-anak serta ibu bapa tentang bagaimana tata cara pemakaian ya, sedikit tentang waktu datang hadir ke sekolah dan balik ke sekolah ya, dan juga sedikit ya tentang tips disiplin ya kepada anak-anak dan juga ibu bapa agar jelas. Jadi sebarang pertanyaan nanti akan boleh dikemukakan selepas inilah ya. Serta penyelaras tingkatan 1 kita ya, iaitu Puan Wan Nuraini Muhammad Desa yang memang sentiasa berurusan terus dengan tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak. Sebarang maklumat adalah disalurkan oleh Puan Wan Nuraini selaku penyelaras tingkatan 1 ya. So bersama dengan kita juga adalah guru-guru tingkatan 1 ya. Jadi saya terangkan sedikit ya tentang kelas tingkatan 1 kita. Pada tahun ini kita ada 4 kelas iaitu 1 Asta, 1 Alamanda, 1 Amarilis dan 1 Anggrek. Butiran terperinci akan dijelaskan oleh penyaras kita ya, Puan Wan Nuraini. So kita ada 4 kelas ya, dan saya harap Puan Nuraini kejap lagi akan kenalkanlah ya dengan guru tingkatan kita ya, boleh perkenalkan rakan-rakan setugas kita yang bertugas sebagai guru tingkatan ya, agar tuan-tuan dan puan-puan parent boleh nampaklah itu cikgunya ya. Okey, dan juga jumlah ya tingkatan 1 setakat hari ini adalah seramai 87 orang ya, seperti yang tuan PKP kita maklumkan tadi Ustaz Muhammad Yazid
kita juga ada PPKI ya, bila aliran perdana dan aliran PPKI ya. Okey, kemudian dari segi enrolment SS17 untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, sehingga hari ini ya data dalam APDN menunjukkan jumlah murid di sekolah kita, di sekolah SS17 ini seramai 544 orang murid ya. Jadi itu adalah data secara ringkas berkenaan dengan sekolah secara amnya ya. Unit HEM ini memegang berkenaan dengan ataupun enrolment ya tentang data murid ya. Okey, dan terpapar di situ mungkin agak kecil tapi mungkin kita boleh boleh besarkan sikit ke Puan Wan? Tak boleh ya? Boleh fokus sikit ke? Tak boleh? Boleh fokus? Besarkan sikit yang dipapar tu boleh ke? Wan buat PowerPoint presentation, tekan yang tepi tu slideshow tu. Ini datang daripada Ya Wan. Okey. Alright, okey. Baik, so ini saya terangkan sedikit tentang unit HEM, ya ini carta organisasi unit HEM. Okey, jadi kita ada beberapa jawatan kuasa yang termasuk dalam unit HEM. Yang penting yang saya highlightkan di sini adalah beberapa unit ya yang menjadi satu secara langsung urusan secara langsung lah dengan murid-murid. Yang pertama sekali adalah pada 30 hari bulan 3 nanti adalah unit SPBT ya, kerana buku teks akan diperolehi pada 30 hari bulan 3. Jadi jawatan kuasa ataupun guru yang bertugas di situ adalah Puan Munirah Puan Munirah Ibrahim. So nanti anak-anak ya akan berurusan dengan Puan Munirah, dapatkan berkenalanlah dengan guru SPBT anda ya, Puan Munirah. Jadi akan berjumpa dengan Puan Munirah dan juga Cik Aini di situ nanti di bilik SPBT yang berada di blok B ya, bahagian bawah ya, berdekatan ataupun bersebelahan dengan dewan. Nanti boleh tahulah di mana lokasinya ya bila kamu pergi ke anak-anak pergi ke sekolah nanti ya pada 30 hari bulan untuk mendapatkan buku teks. So itu yang penting, itu tindakan yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan disiplin ya. Disiplin ni memang sangat penting. Yang ni saya tak risau sangat sebab ketua guru disiplin ada bersama kita petang ini ya. So nanti akan disebutkan tentang beberapa tips ya. Okey, itu adalah unit yang penting, yang terpenting ya. Dan saya nak tekankan di sini ya tentang arahan apa yang nak disampaikan itu, tolong take note lah anak-anak dan juga ibu bapa ya. Jadi yang ketiga tadi adalah UBK, unit bimbingan kaunseling. Jadi unit bimbingan kaunseling nanti kaunselor kita juga akan bercakap iaitu Puan Balve ya. Kita ada dua kaunselor iaitu Puan Balve dan juga Puan Mahani. So untuk hari ini Puan Balve akan mewakili unit bimbingan kaunseling untuk menyatakan tips-tips lah apakah program di bawah bimbingan kaunseling. So sekiranya ada bantuan yang diperlukan kepada kaunselor ataupun perlukan nasihat ya daripada kaunselor, boleh berjumpa dengan Puan Balve. Jadi Puan Balve hari ini ada, boleh berkenalan lah, tengok bagaimanakah rupa cantik Puan Balve ya. Dia ramai cikgu cantik, tengok Puan Haihu pun cantik di situ ya. Okey. Jadi sekarang ni kita nak pergi pula kepada unit seterusnya iaitu unit kebajikan. Okey, so unit kebajikan adalah Puan Parimala, nanti boleh berkenalan dan boleh berjumpa dengan Puan Parimala sekiranya ada yang hendak diperbincangkan ya. So di sini kita rangkumkan beasiswa dan kuam. Jadi boleh dapatkan maklumat tentang kebajikan ini, beasiswa dan juga kuam ya daripada Puan Parimala selaku ketuanya ya, dan ada beberapa guru di situ iaitu Puan Anissa mewakili unit beasiswa dan kuam Puan Nur Hidayah jadi itu sedikit tentang kebajikan, beasiswa dan juga kuam. Selain pada itu kita memang mementingkan ciri-ciri keselamatan ya. Jadi di sini adalah guru yang bertugas ya sebagai ketua iaitu Encik Muhammad Azrin ya. So Encik Muhammad Azrin bersama rakan-rakan setugas ya akan melihat tentang keselamatan ya. Keselamatan ini termasuklah cara
selamat, kondusif ya dan sebagainya ya. Okey, so itu adalah tentang keselamatan ya. Juga keceriaan dan kesihatan. Kesihatan adalah satu unit yang penting ya, memandangkan sekarang banyak kes-kes yang berlaku. So kita ada juga unit kesihatan yang diwakili oleh gurunya Cik Nur Hidayah binti Samsudin. So Cik Nur Hidayah akan bertugas sebagai ketua guru kesihatan. Jika ada masalah dengan kesihatan boleh jumpa dengan Cik Nur Hidayah. Dimaklumkan bukan seorang saja yang bertugas, ada lagi rakan-rakan jawatan kuasa yang lain. Ini sebagai ketua sahaja ya. Okey, so ini adalah antara unit-unit ya yang ada dalam HEM, right? Dan sekiranya anak-anak ada masalah ya, ada apa yang nak dapatkan nasihat dan sebagainya, so unit HEM yang saya dah sebutkan tadi ya, guru-gurunya ya bolehlah berjumpa dengan guru-guru tersebut ya. So itu saja daripada unit HEM. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Cikgu Wan sudah terkeluar daripada meet, Puan Hasina. Cikgu Wan dah keluar ya. Okey. Tak apa. Jadi kalau kita nak tunggu ke sekejap ya. Saya check. Tak apalah, kita teruskan. Sekarang dipersilakan Puan Hanisa untuk memberikan taklimat yang seterusnya. Dipersilakan. Saya ya. Okey, yang dihormati Ustaz Muhammad Yazid, PK Pentadbiran SMK SS 17, Puan Waslina, PK HEM SMK SS 17, Puan Tan, PK PPKI, Puan Hanisa belum share screen kan? Barisan kaunselor, barisan kaunselor, guru-guru yang hadir dan juga ibu bapa serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Okey, pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Puan Hanisa binti Musa, PK Co-Curriculum SMK SS 17. Okey. Okey, ada beberapa makluman. Puan ada tu tak? Ada share Syarta tak Puan? Ada, Puan tak ada. Ni Wan, okey, Puan Hanisa kena Cikgu Wan untuk share ke? Cikgu Wan belum masuk balik ada. lagi. Oh ya ke? Okey, tak apalah kalau macam tu saya terus kepada sedikit makluman ya. Okey, sepatutnya di paparan carta organisasi co-curriculum. Okey, di skrin kamu tapi Puan tak ada kan. Okey, yang mana memaparkan beberapa unit dalam co-curriculum yang terdiri daripada unit co-curriculum sendiri. Okey, unit sukan, koperasi sekolah dan juga unit majalah sekolah. Okey. Jadi yang penting di sini ya anak-anak, adalah berkenaan dengan unit-unit yang akan ditawarkan oleh pihak sekolah kepada anak-anak sekalian. Okey, saya bacalah sebab tak ada dekat skrin, saya baca antaranya. Okey. Unit kelab dan persatuan yang ditawarkan kepada anak-anak adalah Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Bahasa Inggeris, Persatuan Pendidikan Seni Visual, Persatuan Pendidikan Islam dan Persatuan Sains Teknologi Matematik, kelab kebudayaan, ada kelab fotografi, kelab Malaysiaku, kelab pencinta alam, adanya kelab SPBT, kelab pencegahan jenayah dan juga kelab kebudayaan. Okey, itu adalah kelab yang ditawarkan di SMK SS 17 dan juga permainan yang ditawarkan. Kelab permainan ditawarkan adalah antaranya adalah kelab floorball, kelab olahraga, kelab bola jaring, badminton, bola sepak, olahraga PPKI lah untuk murid PPKI.
juga badan beruniform yang ditawarkan di SMKSS 17 ialah Pandu Puteri, Bulan Sabit Merah Malaysia, pasukan Kadet Bersatu Malaysia Udara, Kadet Remaja Sekolah, Puteri Islam, Silat dan juga pengakap untuk PPKI. Dan juga unit sukan. Untuk unit sukan, rumah sukan untuk anak-anak sekalian lah yang ada ada 4 rumah sukan. Antaranya adalah rumah sukan Panther, rumah sukan Cheetah, rumah sukan Leopard dan juga Jaguar. Itu antara rumah-rumah sukan yang ada di SMKSS 17. Sedikit juga makluman daripada unit Koko. Antara maklumannya, untuk pendaftaran Koko akan diadakan pada 24 hari bulan 3 hingga 28 hari bulan 3 2022 lah. Yang mana pendaftaran tersebut akan dilaksanakan melalui Google Form lah. Ada link Google Form akan cikgu share dalam awak punya grup kelas awak. Juga ada makluman dari unit Koko juga, iaitu mesyuarat sejurus selepas anak-anak semua telah pun pilih unit co-curriculum, persatuan, unit uniform dan juga permainan, maka kita akan adakan mesyuarat agung tahunan untuk kesemua unit tersebut, yang mana mesyuarat agung tahunan tersebut akan dilaksanakan pada 30 hari bulan 3. Pada hari Rabu. Yang mana dan juga untuk kita punya mesyuarat, termasuk juga mesyuarat rumah sukan lah, pada hari yang sama. Untuk makluman anak-anak juga, sesi perjumpaan co-curriculum semasa bulan Ramadan akan diadakan secara maya. Sepatutnya kita dah boleh bersemuka, tetapi yang untuk bulan Ramadan kita tidak adakan sesi aktiviti perjumpaan aktiviti tersebut secara bersemuka disebabkan kita berada dalam bulan Ramadan. Selepas itu kita akan laksanakan seperti biasalah, ikut arahan daripada KPM. Kita boleh adakan secara bersemuka, so anak-anak akan boleh tidak lagi mengikuti aktiviti secara dalam talian. Kita akan datang sekolah dan adakan aktiviti. Kemudian ada lagi makluman. Ini sebagai ini sajalah. Unit co-curriculum juga memberi galakan kepada anak-anak dan juga guru-guru lah, untuk berpakaian mengikut unit uniform masing-masing pada setiap hari Rabu. Diharap kalau anak-anak telah ada baju unit uniform, apabila dah tahu dah nanti boleh beli baju uniform dan boleh pakai pada hari Rabu, setiap hari Rabu. Itu saja dari unit co-curriculum. Ada apa anak-anak nak tanya? Ada soalan pertanyaan? Tentang persatuan, kelab dan sebagainya yang ditawarkan tu, kita akan share kemudian lah. Anak-anak jika lupa dan sebagainya kita akan share, dan masa kita nak daftar secara online tu juga kita akan share juga. Untuk kemudahan dan juga panduan anak-anak. Itu saja dari unit co-curriculum. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hanisa atas taklimat Koko sebentar tadi.
sekarang saya mempersilakan Puan Tan Choo Yoon selaku PKI untuk memberikan taklimat. Dipersilakan Puan Tan. Terima kasih kepada Cikgu Puan Ahor, Yang Perusaha Ustaz Muhammad Yazid bin Abdul Rahman, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Nur Haslina binti Ibrahim, Penolong Kanan Al-Iwan Murid, Puan Haniza binti Musa, Penolong Kanan Co-Curriculum, Kaunselor, guru-guru dan ibu bapa yang saya hormati serta murid-murid yang saya sayangi. Salam sejahtera. Siapakah murid berkeperluan khas ini? Mungkin ada ibu bapa tertanya-tanya, mengapa anakku sering mentampakkan markah yang sangat teruk dan tidak dapat fokus? Anak saya selalu menunjukkan tingkah laku atau emosi yang bermasalah, ataupun anak saya mempunyai masalah kecacatan fizikal. Jadi bagaimana saya tahu anak saya ialah murid berkeperluan khas? Murid berkeperluan khas ialah murid yang telah diperaku oleh pengamal perubatan, ahli optik, ahli audiologi, ahli psikologi sebagai murid yang mempunyai ketidakupayaan penglihatan, ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan pertuturan, ketidakupayaan fizikal, masalah pembelajaran ataupun mana-mana kombinasi. Di sekolah SS17 mempunyai 2 program untuk murid berkeperluan khas, iaitu program pendidikan inklusif dan program pendidikan khas integrasi. Program pendidikan inklusif bermaksud satu program pendidikan bagi murid berkeperluan khas yang hadir bersama-sama dengan murid aliran perdana dalam satu kelas yang sama untuk semua aktiviti pembelajaran, sama ada kurikulum ataupun aktiviti co-curriculum. Program pendidikan khas integrasi bermaksud pula satu program pendidikan bagi murid berkeperluan khas yang belajar di kelas yang berbeza dengan murid aliran perdana. Bagi menentukan kesesuaian murid berkeperluan khas mengikuti sama ada program pendidikan inklusif ataupun program pendidikan khas integrasi, murid itu akan menghadiri satu tempoh percubaan yang tidak melebihi 3 bulan di sekolah. Selepas tempoh ini, Jawatan Kuasa Pendidikan Khas Sekolah Menengah akan menentukan penempatan kelas murid berkeperluan khas mengikut laporan tempoh percubaan 3 bulan oleh guru yang mengajar. Jadi saya sangat mengalu-alukan ibu bapa boleh berbincang dengan saya sekiranya ada pertanyaan mengenai murid berkeperluan khas ini. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada Puan Tan Choo Yoon selaku penolong kanan pendidikan khas. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Puan Ahor Yanzi selaku guru data SMK SS17 untuk menerangkan secara terperinci tentang aplikasi pengkalan data murid APDM. Dipersilakan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Wan. Cikgu Wan boleh mohon admit murid ataupun parents sebab saya tengah present dah. Okey, thank you. Okey, selamat petang dan salam sejahtera kepada semua, khasnya kepada PK1, Ustaz Yazid, PK Ham, Puan Haslina, PK Koko, Puan Hanisa, PK PPKI, Puan Tan dan rakan-rakan guru dengan ibu bapa dan anak-anak murid yang saya kasih sekalian. Saya ingin memberi sedikit taklimat tentang modul pengurusan murid khasnya kepada ibu bapa. Okey, sejak mulai tahun lepas, Kementerian Pendidikan telah membenarkan ataupun telah membangunkan sistem pangkalan data atas talian ataupun APDM khasnya untuk ibu bapa untuk mengemaskini data-data murid dalam APDM. Okey. Ini adalah paparan. Sekiranya saya rasa semua ibu bapa telah mendaftar sebagai pengguna kan, sebab dah mula tahun lepas. So kalau yang belum lagi mendaftar boleh masuk kepada website ini https://public.moi.gov.my. Boleh lari laman web ni, type dekat Omnibox yang atas ini. Okey, boleh masuk. Okey. Seterusnya, sekiranya dah pernah menjadi pengguna, ni ada beberapa langkah. Okey. Masukkan IC dengan kata laluan sekiranya sudah daftar lah. Okey.
Setelah daftar, boleh terus masukkan IC dengan kata laluan, kemudian tekan butang daftar masuk. Sekiranya belum ataupun pengguna baru, maka ibu bapa perlu mendaftar. Okey, mendaftar, masukkan maklumat diri dan create ID dengan password. Yang pentingnya masukkan email, okey, email yang sah, sebab untuk membantu reset kata laluan sekiranya lupa kata laluan. Sekarang ni saya sentiasa menghadapi pertanyaan daripada ibu bapa bahawa kata lupa kata laluan macam mana cikgu? Yang tu saya tidak dapat membantu sekiranya ibu bapa dah lupa kata laluan, dah pernah daftar. Sekiranya kali pertama mendaftar menggunakan ID ibu, maka tuan-tuan puan-puan atau para ibu bapa boleh cuba menggunakan ID ataupun IC bapa, sebab ada 2 orang kan untuk mendaftar, ataupun terus menghubungi pihak JPN untuk reset. Okey, pihak sekolah tidak dapat membantu untuk reset password untuk sistem ini. Okey, yang ini adalah paparan sekiranya dah daftar masuk, akan paparkan anak murid, nama anak. Dan untuk kemaskini boleh pilih kepada yang paparan yang ni, ikon yang ketiga. Ibu bapa juga boleh menyemak kehadiran anak-anak ke sekolah bagi ikon yang kedua ataupun ini, ikon yang kedua. Bagi ibu bapa yang pernah mendaftar anak ke tahun 1, rasanya pernah tengoklah ini tahun 1. Ada 3 kebenaran yang boleh akses daripada ibu bapa. So yang pentingnya saya nak terangkan hari ini adalah untuk kemaskini maklumat. Okey, sekarang kemaskini maklumat murid ataupun anak adalah di atas tanggungjawab ibu bapa. Okey, kalau dah klik masuk boleh nampak paparan nama anak-anak. Sekiranya ada 4, makna 4 kat sini lah. Sekiranya nama anak tidak muncul di bahagian sini, maka mungkin ada silap masa membuat pendaftaran ke apa, boleh rujuk kepada JPN ataupun guru tingkatan untuk membantulah sekiranya dapat membantu. Sekiranya guru tingkatan tak dapat membantu, makna kena balik kepada JPN. Paparan nama anak-anak, lepas tu kalau contohnya nak kemaskini anak pertama, boleh klik anak yang jagaan yang dipilih lah. Kemudian paparan anak akan dikeluarkan. So ada profil, anak jagaan, alamat, maklumat penjaga, pengakuan dengan cetak. Okay. So ini ada 5 benda yang utama yang parents ataupun ibu bapa boleh akses atau boleh kemaskini. Okay. Alamat murid, khasnya kalau pelajar, ibu bapa setelah pindah rumah, telah mengemaskini data dekat APDM, maka ibu bapa perlu hantar borang sokongan, dokumen sokongan, contohnya bil elektrik ke, bil air ke, kepada guru tingkatan supaya guru tingkatan boleh mengesahkan, okey, untuk mengesahkan perubahan daripada data tu. Okey, yang ni pula maklumat penjaga utama. Penjaga boleh ubahlah sekiranya tukar kerja, alamat office. Sangat penting kalau ibu bapa isi nombor phone yang betul, handphone, nombor phone yang betul ataupun nombor phone yang boleh dicapai. Sekiranya berlaku apa-apa kecemasan, maka guru tingkatan akan merujuk kepada APDM untuk mendapatkan talian untuk hubungi. Okay, so kalau dah tukar phone tu, harap ibu bapa bolehlah update ataupun kemaskini dalam APDM untuk memudahkan kerjalah. Kalau tak nanti any emergency tidak dapat dihubungi. Okey, maklumat penjaga kedua juga akan diadakan di paparan yang kedua. Okey. Okey, perakuan sekiranya dah membuat kemaskini untuk semua data, maka ibu bapa kena tekan perakuan. Okey, perakuan sekiranya nak cetak boleh cetak, sekiranya tak boleh download sebagai soft copy untuk simpanan sendirilah. Semua perubahan tu kena hantar borang dokumen sokongan. Contohnya kalau perubahan dari gaji, segi gaji boleh hantar slip gaji kepada guru tingkatan untuk membuat pengesahan. Sebab ini adalah paparan daripada guru tingkatan. Nama-nama anak murid ada. Okey, lepas tu guru tingkatan akan ambil tindakan di bahagian ini. Mereka perlu sahkan pindaan sekiranya terdapat apa-apa perubahan data yang telah dibuat oleh para ibu bapa. Okey, so mereka kena sahkan. Sebelum sahkan, so pastikan guru tingkatan perlu dapatkan dokumen sokongan untuk membuat pengesahan. Okey. Okey, yang ini sekiranya perlu nak buat panduan apa-apa, boleh rujuk kepada video saya lah. Boleh type ataupun dekat YouTube, panduan modul pengurusan murid. Maka ada 2 versi, saya ada buat video 2 versi untuk panduan ibu bapa. Ada cikgu-cikgu lain pun ada buat. Okey, bolehlah tengok dekat YouTube. Okey, yang ini merupakan paparan dekat
APDM ibu bapa, dia ada satu bahagian di mana ada kemaskini maklumat APDM tu. Sekiranya mempunyai apa-apa masalah yang dah tidak dapat diselesaikan oleh guru tingkatan, maka ibu bapa bolehlah rujuk kepada pegawai-pegawai di sinilah. Boleh telefon ataupun email. Okey, dan semua ni ada disenaraikan dalam portal. Okey. Satu lagi, sekiranya ibu bapa menghadapi masalah untuk kemaskini data, contohnya tadi saya sebut kedua-dua ID ibu dengan bapa telah pernah didaftar tetapi kedua-dua dah lupa kata laluan. Lepas tu mungkin hubungi JPM belum dapat lagi feedback ataupun bantuan. Kalau dengan urgentnya nak tukar ataupun nak kemaskini apa-apa data, ibu bapa masih boleh mendapatkan bantuan daripada guru tingkatan sebab guru tingkatan masih ada akses untuk ubah ataupun kemaskini data ibu bapa dan murid dalam APDM. Okey, tetapi ibu bapa perlu menghantar dokumen lah sekiranya nak ubah apa-apa, mohon tunjuk dokumen kepada ataupun hantar soft copy kepada guru tingkatan untuk memudahkan dia punya perubahan data lah. Takut nanti guru tingkatan ubah tapi data tu silap, right? Okay, so kita nak hard copy, pastikan ada bukti lah, okay, ataupun dokumen sokongan. Okay, so itu sahaja taklimat saya tentang APDM. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh ajukan dekat ruangan chat. Okay, saya pulang balik kepada Cikgu Wan selaku moderator untuk orientasi tingkatan 1. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Ahu Yanzi atas penerangan secara terperinci tentang APDM. Ketepatan maklumat murid adalah amat penting bagi kelancaran pengurusan sekolah. Jadi pihak sekolah amat berharap agar ibu bapa sentiasa mengemaskini maklumat terkini pelajar. Seterusnya, majlis menjemput Puan Balbeko selaku kaunselor SMK SS 17 untuk menyampaikan ucapan beliau. Persilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Dengar ke? Dengar ke? Ya. Okey. Salam sejahtera ya kepada barisan pentadbir, guru-guru, ibu bapa dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Tahniah dan syabas ya kepada ibu bapa dan murid-murid yang hadir pada hari ini. Tahniah. Saya Puan Balbia, lebih dikenali sebagai Puan B, merupakan ketua kaunselor SMK SS 17. Saya sudah berkhidmat di sekolah ni selama 21 tahun. Ada juga rakan kaunselor saya, Puan Mahani. Lebih dikenali sebagai Puan Hani yang mula berkhidmat di sini sejak tahun lepas. Okay. Terlebih dahulu, cikgu ingin ucapkan selamat datang kepada semua murid-murid baru tingkatan 1 dan selamat kembali kepada semua warga SMK SS 17 yang cantik. Terima kasih kerana berada di talian kita ya pada hari ini. Cikgu ingin berkongsi beberapa maklumat mengenai unit bimbingan dan kaunseling dalam masa 5 minit ni ya. Unit kaunselor dipanggil unit bimbingan dan kaunseling. Okay. Singkatannya ialah UBK. Cikgu akan terangkan mengenai visi dan misi unit visi dan misi bimbingan dan kaunseling serta perkhidmatan yang disediakan dan juga tata cara berjumpa dengan kaunselor. Bagaimana murid boleh berjumpa dengan kaunselor. Baik, pertama sekali cikgu nak terangkan pasal visi dan misi. Apa visi bimbingan dan kaunseling? Pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misi pula melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Ibu bapa dan murid-murid kena faham ya, setiap murid ada potensi dia. Setiap murid ada potensi dia, hanya kita, apakah cara yang kita menggunakan untuk menggembelengkan potensi ini secara optimum. Itu bergantung kepada kita. Di sinilah di mana kaunseling dapat membantu murid dengan kerjasama ibu bapa. Tanpa kerjasama ibu bapa tidak boleh berlaku ya. Dengan bantuan guru-guru,
pihak sekolah, kaunselor dan kerjasama ibu bapa. Semua ini boleh berlaku. Murid-murid pasti akan berjaya. Baik, mula-mula sekali kita cakap pasal unit bimbingan dan kaunseling. Kita kena tahu di mana letaknya bilik kaunseling. Jadi bilik kaunseling ni terletaknya di blok A, sama blok dengan pejabat ya, tetapi di tingkat bawah sekali. Saya sempat juga berjumpa dengan beberapa orang ibu bapa sebab bilik kaunseling adalah berdepan dengan kedai buku. Jadi semasa ibu bapa mengunjungi kedai buku, saya sempat jumpa beberapa orang ibu bapa ya. Jadi saya seronok juga berbincang dengan ibu bapa pasal sekolah lama anak, pasal latar belakang ibu bapa, seronok ya. Tahniahlah dapat SMK SS17. Saya suka. Lagi ramai datang lagi bagus. Baik. Sekarang ni kita dah tahu visi, kita dah tahu misi, kita dah tahu tempat letaknya bilik kaunseling, kita dah tahu kaunselor ada 2 orang di SMK SS17. Jadi sekarang ni kita terus kepada tata cara murid berjumpa dengan kaunselor. Bagaimana murid nak datang jumpa dengan kaunselor? Bilik dah tahu. Jadi murid bolehlah datang ke bilik. Murid datang ke bilik berjumpa dengan kaunselor, boleh walk in. Boleh walk in ya. Terus walk in, masuk ke bilik kaunseling, jumpa dengan kaunselor dan buat temu janji. Okey. Nah, bagaimana nak buat temu janji? Murid boleh beritahu cikgu, sekarang ni pukul 8 pagi. Murid nak datang jumpa cikgu pukul 11 contohnya. Jadi cikgu akan sediakan satu slip temu janji di mana cikgu akan tuliskan rekod ya. Murid ni akan berjumpa dengan cikgu pada jam 11 pagi. Jadi slip ini akan diberikan kepada murid. Murid pun balik kelas. Jadi pada pukul 11 pagi tu, murid akan datang, sebelum murid datang berjumpa dengan kaunselor, murid akan minta kebenaran daripada guru subjek, guru mata pelajaran. Minta kebenaran. Cikgu, saya ada sesi kaunseling dengan kaunselor. Ni slip temu janji. Jadi boleh ke saya keluar? Jadi pastinya guru mata pelajaran akan membenarkan. Jadi murid ni akan turun ke bilik kaunseling bersama-sama dengan slip temu janji yang diberikan. Okey, setakat ni okey ya. Okey. Satu lagi cara murid boleh buat temu janji dengan guru kaunseling ialah dengan cara melalui guru, sama ada guru kelas ke, guru mata pelajaran ke, beritahu guru, cikgu saya nak jumpa dengan kaunselor. Boleh cikgu uruskan? Boleh. Cikgu, kamu boleh rujuk kamu kepada kaunselor dan kaunselor akan cari masa untuk memanggil kamu. Ya. Dan apabila murid datang berjumpa dengan kaunselor, bawa turun slip temu janji tu. Jadi cikgu akan catatkan bila habis sesi kaunseling, cikgu akan catatkan pukul berapa habis. Contohnya pukul 12 habis. Jadi cikgu catatkan pukul 12. Jadi bermakna dah ada masa mula dan akhir. Jadi bila murid-murid balik ke kelas, bawa slip tu sekali dan tunjuk sekiranya cikgu minta tunjuk pada cikgu mata pelajaran, cikgu saya keluar tadi untuk sesi kaunseling, ini masa dia. Jadi cikgu akan percaya kamu tidak ponting kelas ya. Kalau tak ada slip tu memang ponting kelas lah. Sebab tak ada bukti kan. Jadi kalau ada slip, itulah bukti bahawa anak-anak telah mengikuti sesi kaunseling dan sudah pun berjumpa dengan kaunselor. Kaunselor akan sign ya. Puan Bawil, termute, tak ada suara dah. No voice now. Okay. Now got it? Ya, now got it. Okay. Oh, tertekan kot. Okay. Satu lagi perkara yang cikgu nak bincangkan adalah pasal perkhidmatan yang disediakan. Apakah jenis perkhidmatan yang disediakan oleh unit bimbingan dan kaunseling? Kaunselor akan menjalankan kaunseling individu, bimbingan individu, kaunseling kelompok, bimbingan kelompok dan konsultasi ibu bapa. Konsultasi ibu bapa juga ada ya, di mana rundingan bersama kaunselor dengan ibu bapa. Now, murid yang mempunyai konflik, contohnya konflik seperti konflik pribadi, konflik keluarga, konflik bersama kawan,
ada masalah rokok dan sebagainya, ini akan dibincangkan bersama kaunselor. Dan tidak semestinya ya ibu bapa dan murid-murid faham ya, cuba faham bahawa tidak semestinya murid yang datang jumpa dengan kaunselor adalah murid yang bermasalah. Tidak semestinya. Bukan semua murid yang datang berjumpa dengan kaunselor bermasalah ataupun mempunyai konflik. Okey? Murid selain daripada murid yang ada konflik, mungkin juga murid yang ingin mempelajari teknik belajar berkesan. Mungkin dia nak tahu pasal pengurusan masa. Mungkin dia tak tahu, dia tak boleh bangun pagi, tak tahu pukul berapa nak tidur waktu malam. Jadi dia tidur lewat, dia bangun lewat, jadi lewat ke sekolah dan sebagainya. Jadi ini memerlukan pengurusan masa. Jadi cikgu boleh membantu dari segi pengurusan masa. Dan mungkin juga dia inginkan maklumat mengenai kerjaya. Apa? Saya tak tahulah saya minat apa, saya nak jadi apa, saya nak kalau tak tahu minat kerjaya, payah nak pilih package mata pelajaran nanti bila sampai ke tingkatan 4. Jadi kaunselor akan tolong buatkan inventory yang sesuai, inventory minat kerjaya atau psikometrik ya. Jadi kaunselor akan bantu dari segi itu untuk murid tu mengenal pasti apakah minat dia lebih kurang. Okey, kemudian mungkin ada juga murid yang ingin tahu kan hala tuju. Cikgu, saya nak jadi doktor tapi lepas SPM nak buat apa? Nak masuk form 6 ke? Nak masuk college ke? Nak masuk universiti ke? Macam mana caranya? Itu hala tuju. Jadi kaunselor boleh membantu dari segi hala tuju. Jadi di sini nampak ya, secara rata ni bukan sahaja murid yang ada konflik, ada masalah yang berjumpa dengan kaunselor. Macam-macam cara, macam-macam perkara lain yang boleh dirundingkan bersama kaunselor. Okey. Perkhidmatan kaunseling kalau hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis daripada 7.30 hingga pukul 2 petang. Okey. Pada hari Jumaat 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Sebab sekolah hari Jumaat sampai 12.30 tengah hari ya. Baik. Mungkin ada ibu bapa yang risau ya. Anak saya bincang dengan kaunselor jadi habislah. Kaunselor tahu semua rahsia-rahsia ni. Takut satu sekolah tahu. Jangan risau. Kaunselor pegang pada etika kaunseling di mana apa sahaja yang dibincangkan bersama ibu bapa ataupun bersama murid akan dirahsiakan. Hanya yang tahunya hanya murid dan kaunselor. Itu sahaja. Cikgu-cikgu lain pun tak tahu apa ceritanya. Jadi ini adalah tujuan untuk membantu murid. Ya. Jadi siapa yang boleh datang untuk kaunseling? Semua murid digalakkan untuk terima perkhidmatan daripada unit bimbingan kaunseling. Siapa pun boleh datang, tingkatan 1 boleh, tingkatan 2 boleh, tingkatan 5 boleh, semua dan mana-mana pelajar pun boleh. Pelajar itu miskin ke, kaya ke, kurus ke, gemuk ke, pelajar itu beragama lain ke, semua boleh. Kaunselor akan terima semua murid tanpa syarat, ya, tanpa syarat. Jadi selain daripada perkhidmatan yang disediakan, kaunseling, unit bimbingan dan kaunseling juga melaksanakan berbagai jenis program. Biasanya program-program ini dijalankan sama ada dalam bentuk satu kelas atau gabungan beberapa kelas ataupun gabungan satu tingkatan, ya, ataupun gabungan beberapa tingkatan terpulang. Jadi pada masa ni bila murid-murid naik bulan 4 nanti mungkin hanya terhad kepada satu-satu kelas sahaja. Jadi program-program yang biasa dijalankan adalah program-program motivasi, program sahsia, program ziarah cakna. Ziarah cakna ni murid yang sering kali tidak hadir ke sekolah, kaunselor serta pentadbir akan menziarahi murid ini di rumah. Bukan untuk spy ke, untuk mencari kesalahan, tidak, ya, untuk membantu. Tujuannya adalah untuk membantu murid itu supaya kembali ke sekolah dan mengadakan konsultasi bersama ibu bapa untuk mengenal pasti apakah masalah yang dihadapi, dan tujuannya adalah untuk membantu sebab kita tidak mahu ada keciciran murid.
Dan selain daripada itu kita ada teknik belajar, kita ada program maju diri. Yang terkini yang bulan 4 nanti program maju diri lah, dan tak lama lagi kita akan menjalankan inventory psikometrik. Okey, pentaksiran psikometrik ya. Jadi saya rasa saya dah jelaskan semua mengenai unit bimbingan dan kaunseling, dan saya juga ingin maklumkan pada ibu bapa supaya mewajibkan murid-murid menghadiri PDPR. Adalah sangat penting menghadiri PDPR, iaitu pembelajaran atas talian. Sebab setiap mata pelajaran, setiap guru mata pelajaran akan mencatat kehadiran murid. Kehadiran murid ini akan dicatat setiap hari bagi setiap mata pelajaran. Dan murid yang sering kali tidak menghadiri mata pelajaran PDPR atas talian, namanya akan dirujuk kepada kaunselor. Jadi langkah seterusnya ialah kaunselor akan cuba menghubungi ibu bapa, bukan untuk niat yang tak baik ya. Memang niat baik bermakna kaunselor menghubungi ibu bapa untuk mengenal pasti kenapa anak tidak dapat hadir untuk pembelajaran atas talian. Jadi sekiranya ibu bapa mengalami masalah ataupun anak mengalami masalah, kita boleh bincang dan selesaikan masalah di situ. Jadi dengan harapan murid ini akan mengikuti pembelajaran atas talian. Kita tidak mahu ada pelajar yang tertinggal. Jangan ada pelajar yang tertinggal daripada menghadiri kelas atas talian ya. Jadi ibu bapa diharapkan memberi kerjasama dan adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk memastikan anak berjaya. Jadi adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk memastikan anak mengikuti PDPR atas talian ya. Saya dan rakan saya Puan Hani, saya Puan B dan Puan Hani rakan saya akan menghubungi ibu bapa untuk membantu. Tujuannya untuk membantu ya supaya anak dapat kembali balik kepada PDPR online. Okey. Satu lagi ialah kelewatan ke sekolah. Mungkin unit disiplin akan menjelaskan dengan lebih teliti, lebih detail lagi ya. Saya hanya nak beritahu bahawa murid yang lewat hadir ke sekolah beberapa kali akan dirujuk kepada kaunselor. Jadi kaunselor akan memanggil murid ini untuk diberi membincangkan masalah yang dihadapi ya. Jadi kalau sekiranya kaunselor perlu menghubungi ibu bapa, kaunselor akan menghubungi ibu bapa untuk menyelesaikan masalah kelewatan murid ya. Jadi saya rasa setakat ni, saya rasa itu sahaja daripada cikgu. Sekiranya ada persoalan boleh tanya ya ataupun boleh type di chat ya. Jadi saya rasa itu sahaja. Saya serahkan semula kepada pengerusi majlis. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Balveko selaku kaunselor SMK SS 17. Sebelum saya menyerahkan majlis kepada Puan Tai Mi Eng selaku Ketua Guru Disiplin, ingin saya ingatkan kepada ibu bapa, murid dan guru sila isi kehadiran Google Form untuk kehadiran pada hari ini yang mana linknya disediakan pada ruangan chat. Okey. Seterusnya majlis mempersilakan Puan Tai Mi Eng selaku Ketua Guru Disiplin untuk memberikan ucapan beliau. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Puan Wan. Okey, salam sejahtera kepada barisan pentadbir, guru-guru, ibu bapa dan juga anak murid yang dikasihi sekalian. Saya Puan Tai, okey, Tai Mi Eng adalah merupakan Ketua Guru Disiplin, okey, Sekolah SS 17. So pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit taklimat ringkas tentang okey disiplin tentang disiplin okey semasa anda balik ke sekolah nanti So taklimat ini secara ringkas sahaja. Okey, taklimat yang terperinci akan diberikan okey semasa anda balik ke sekolah dan kita akan adakan roadshow disiplin okey tentang peraturan sekolah.
So, hari ini saya akan menyentuh 4 perkara sahaja. Okey, yang pertama adalah tentang waktu persekolahan. Okey, bagi murid tingkatan 1, okey, kita ada 4 kelas, iaitu 1 Anggrek, 1 Amaris, 1 Alamanda dan 1 Esther. Bagi waktu persekolahan, kelas 3 kelas Anggrek, Amaris dan Alamanda mereka adalah sama. Okey, iaitu pada hari Isnin, okey, waktu persekolahan adalah daripada 7.20 hingga 1.30. Selasa hingga Khamis ialah 7.20 hingga 1, okey, tengah hari. Dan pada Jumaat adalah pukul 7.20 hingga 12.30. Manakala untuk kelas 1 Esther, sebab mereka adalah kelas KKQ, maka waktu pembelajaran mereka adalah lebih panjang. So hari Isnin hingga Rabu, iaitu start daripada 7.20 hingga 2.30, okey, tengah hari. Dan hari Khamis ialah 7.20 hingga 1.30. Dan Jumaat kita akan balik sama-sama, iaitu 7.20 hingga 12.30. Okey, kenapa waktu persekolahan ditekankan di sini, okey, dalam kalimat ini? Sebab, okey, jika anda, okey, lewat daripada 7.20 pagi, anda akan dikira sebagai lewat. So, kehadiran lewat ini akan direkodkan, okey, dalam buku kehadiran lewat. Dan jika anda melebihi 3 kali, 6 kali dan 10 kali, okey, amaran itu akan dibagi. Amaran, okey, pertama, kedua dan ketiga akan diberikan. Dan anda akan dirujukkan ke kaunselor, okey, rujuk kepada kaunselor dan juga, okey, surat amaran dikeluarkan dan rekod lewat anda akan direkodkan dalam SSDM sekolah, SSDM sekolah. So saya harap, okey, waktu persekolahan ni, okey, murid-murid sila tepat, okey, sila patuhi. So kedua, perkara kedua yang saya akan sentuh ialah tentang, tentang pakaian seragam sekolah. Ini ialah sepanjang persekolahan, okey, murid, kalau untuk murid lelaki, okey, anda dikehendaki memakai berkemeja berwarna putih, berkollar dan berlengan pendek, okey, seluar panjang hijau tua dan bertali pinggang hitam atau hijau tua, berstoking dan berkasut putih atau hitam, dan rencana dan tanda nama mesti ada. Bagi murid perempuan sama juga, okey, baju kurung putih, pinafore atau berwarna biru muda atau kain biru muda, stoking dan berkasut putih hitam, lencana tanda nama mesti ada, dan digalakkan memakai sarung tangan selalu dengan warna putih tanpa corak. Ini ialah contoh, okey, contoh cara pemakaian yang seragam. So mesti ada tag sesi di collar, okey, rencana sekolah, tanda nama, okey, rencana atas, tanda nama di bawah, okey, rencana atas, tanda nama di bawah, okey, tali leher sekolah, okey, kasut hitam, stoking hitam lah, kasut putih, stoking putih. Kalau untuk perempuan, ini sama juga, okey, sama juga, tag sesi atas, lepas tu lencana sekolah, tanda nama. Lepas tu sama juga kasut hitam, stoking hitam, kasut putih, stoking putih. Ini pinafore lah, pinafore. Kalau yang pakai pinafore tu kena pakai tie, kena pakai tie, kena pakai tie. So ini adalah untuk baju seragam. Okey, kalau untuk baju PJ, pada hari yang ada PJ sahaja anda dibenarkan pakai pakaian PJ. So ini adalah pakaian PJ sekolah kita. So untuk lelaki mesti takni, okey, untuk perempuan, okey, tak perlu takni. Okey, boleh bebaskan dia macam ni. So biasa, okey, murid yang beragama Islam yang mereka prefer lah pakai yang lengan panjang lah, baju PJ lengan panjang. Dan untuk kalau hari Rabu, okey, hari yang ada co-curriculum, anda dibenarkan memakai pakaian seragam, okey, co-curriculum, iaitu unit beruniform, pakaian seragam lah, hanya hari Rabu sahaja. So ini adalah untuk pakaian. Lepas tu untuk perkara ketiga yang cikgu nak sentuh ialah tentang kekemasan. Murid lakinya, sila pastikan bila anda masuk ke sekolah, sila pastikan anda berambut pendek, kemas dan tidak berfashion. Dan anda dilarang mewarnakan rambut. Ini untuk semua, laki atau perempuan, tak boleh mewarnakan rambut. Okey, dan rambut anda tidak menyentuh kola baju, pastikan. Okey, bahagian belakang tidak tebal. Sideburn, kalau siapa yang ada sideburn, I think sekarang masih baru puberty kan, not yet lah. Kalau yang ada sideburn,
pastikan tidak melebihi cuping telinga. Okey, rambut atas tidak melebihi bulu telinga. Ini yang cikgu mesti pastikan. Okey, kalau rambut atas anda, kalau lebih bulu kening, kita akan tolong awak guntingkan. So pastikan yang ni. Okey, awak mematuhinya. So lepas tu untuk perempuan, sila ingat laki atau perempuan sama juga, tak boleh menyimpan kuku panjang atau mewarnakannya. Okey, tak boleh pakai inang dengan tujuan hasan atau kecantikan selain daripada sebab rawatan lah. Okey, lepas tu pakai sekolah anda mesti dalam keadaan bersih dan kemas. Dan setiap murid hendaklah sentiasa menjaga kebersihan diri, dan ini mestilah gigi mestilah sentiasa bersih. Okey, tata cara pemakaian lencana, tanda nama, okey, hendaklah mengikut ketetapan sekolah yang tadi saya mention tadi yang saya sebut tadi Okey. Lepas tu untuk yang perkara terakhir sekali, okey, yang saya nak sentuh sebelum anda masuk ke sekolah ialah ini perkara-perkara yang dilarang. Okey, yang di mana anda barang larangan sekolah. Anda tidak boleh bawa ke sekolah. Ini pertama, dadah, rokok, bahan mudah terbakar dan seumpamanya tidak boleh bawa ke sekolah. Alat mainan yang tiada kaitan dengan PVC, okey. Permainan berunsur tinggi, okey. Alatan gadget, okey. Contohnya telefon, kamera, radio, okey, dan lain-lain. Semua ni tak boleh gadget tak boleh Alatan tajam contohnya pisau, gunting dan sebarang alat yang membahayakan kecuali subjek PSV. Kecuali pada hari itu PSV pendidikan seni visual suruh bawa gunting ke, suruh bawa benda yang mungkin bahaya sikit, dengan keizinan guru anda, ya anda boleh bawa. Kalau jika tidak ada spot check ke apa, kita akan confiscated, kita akan rampas barangan tersebut. Lepas tu pemadam cecair, pemetik api, alat solid dan barang kemas tidak dibenarkan juga. So alat solid contohnya lip balm yang berwarna, okey. Contohnya perfume, okey, perfume. Itu semua tak boleh. Bedak, okey, tak dibenarkan. Okay. Dan anda juga dilarang membawa jumlah wang ringgit yang banyak. So ini adalah kita tak galakkan budak bawa duit banyak sebab kita tak nak jika duit hilang ke apa ke, okey, nanti budak akan nangis lah, lepas tu nak cari cikgu, nak cari balik. Tapi cakap sebenar lah, kalau duit hilang memang susah nak retrieve balik. Tak kira kita buat spot check ke apa, memang susah nak trace balik. Inilah kenapa kita tak galakkan budak atau murid-murid bawa duit ringgit yang banyak. Jika anda bawa untuk membayar, okey, contohnya untuk bayar yuran sekolah ke apa ke, bila you bawa duit tu, sila pas, okey, bagi guru tingkatan anda serta-merta pada awal pagi. Jangan simpan sampai awak terlupa, letak dalam beg. Bila hilang nanti cari cikgu. Susah bukan cikgu tak nak tolong, tapi memang susah nak trace balik kalau hilang duit. So itu sahaja 4 perkara yang cikgu nak sentuh dalam taklimat yang ringkas ini. Okey, dan untuk taklimat yang terperinci tentang disiplin dan juga peraturan sekolah, kita akan buatlah seperti yang cikgu cakap tadi, okey, semasa buka sekolah nanti pada roadshow disiplin. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Sekian sahaja, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Tai Mei Eng selaku Ketua Guru Disiplin SMK SS 17. Disiplin membentuk sasiah terpuji. Semoga murid tingkatan 1 sesi 2022-2023 dapat mematuhi disiplin yang sentiasa dititik beratkan di SMK SS 17. Akhir sekali, sebelum kita menutup tirai majlis orientasi tingkatan 1 sesi 2022-2023 dengan sesi soal jawab, ingin saya menerangkan sedikit perkara penting yang perlu diketahui oleh ibu bapa dan murid tingkatan 1 sesi 2021-2022. Okey, saya Wan Nuraini binti Muhammad Desa selaku penyelaras tingkatan 1 SMK SS 17. Okey, ini adalah proses kerja e-daftar menengah yang mana kesemua ibu bapa telah menyelesaikan. Okey. So sekiranya rayuan penempatan semula tidak lulus, maka murid perlu bersekolah di SMK SS di sekolah yang telah ditetapkan iaitu SMK SS 17. Okey, murid boleh membuat pertukaran hanya selepas 4 April 2022.
Jadi ibu bapa yang ingin membuat pertukaran murid boleh mengambil borang PUA 275 di pejabat dan memulangkan kepada pejabat setelah lengkap diisi untuk ditaip. Ibu bapa perlu membawa borang yang telah lengkap dan telah disahkan oleh pengetua ke PPD Petalin Perdana. Setelah kelulusan diperolehi, ibu bapa perlu menghantar surat kelulusan ke pejabat untuk tindakan guru tingkatan. Okey, itu untuk ibu bapa yang ingin mohon pindah lah. Okey, seterusnya ini adalah buku pendaftaran murid. Okey, buku pendaftaran murid ini perlu diambil di pondok jaga Cikgu Wan, ya saya. yang slide tu tak bergerak. Masih lagi di slide yang pertama. Kejap, maybe saya punya internet. Nampak tak? Okey, sekarang boleh dah nampak dah. Okey. Okey, ini adalah buku pendaftaran murid yang mana buku pendaftaran ini ibu bapa boleh ambil di pondok jaga SMP SS 17 sepanjang PDPR dijalankan. So dalam masa 2 minggu ni tolong ambil di pondok jaga. Murid perlu membawa buku yang telah lengkap diisi pada hari pertama persekolahan secara bersemuka iaitu pada 4 April 2022 dan buku tersebut hendaklah diserahkan kepada guru tingkatan masing-masing. Okey, ini adalah buku pendaftaran murid. Seterusnya berkenaan dengan kedai buku dan koperasi sekolah. Okey, yang saya paparkan di sini merupakan senarai barang koperasi. Okey, yang mana koperasi sekolah akan dibuka semula bermula 4 April 2022 iaitu setiap hari Isnin hingga Jumaat bermula pukul 10 pagi dan 11 pagi. Okey, dan manakala kedai buku sekolah akan beroperasi setiap hari Isnin hingga Khamis bermula 8.30 pagi hingga 12.30 hari. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Jadi saya buka sesi. Sekiranya ada pertanyaan daripada ibu bapa. Okey, silakan Encik Nabil Uraifi. Assalamualaikum, saya Erlin, mak kepada murid Nabil. Cuma nak tanya tentang PPKI. Kalau yang masuk inklusif tu ada guru pembimbing tak dari masa ke masa? Terima kasih. Okey, saya menjawabkan soalan ini. Untuk inklusif, guru kelas yang akan menguruskan murid sebab kita akan adakan tempoh percubaan 3 bulan. Dalam tempoh itu kalau murid sesuai di inklusif kita akan kekalkan. Katakan murid itu kurang sesuai, kita akan mempertimbangkan penempatan semula. Jadi peranan guru PPKI ialah kita akan bekerjasama dengan guru kelas aliran perdana. Ada lagi pertanyaan daripada ibu bapa? Okey, silakan. Selamat petang. Saya nak tanya, saya ibu kepada Akshaya, kelas Alamanda. So saya nak tanya, buku panduan murid itu perlu diisi ke kalau saya nak buat rayuan semula on the 4th of April? Thank you. Okey, saya jawab Puan Hasina. Okey, untuk buku pendaftaran murid, okey, sebenarnya wajib isi sebab nama anak puan telah dimasukkan dalam buku daftar besar sekolah. Jadi pihak sekolah memang memerlukan maklumat-maklumat detail lah untuk dilengkapkan dalam buku daftar. Jadi jawapannya memang perlu isi dan hantar kepada guru tingkatan. Okey, terima kasih. Dipersilakan Sherin, Wan Sherin. Terima kasih. Selamat petang semua. Saya Ibu Wan Zarif. Saya nak tahu setiap sekolah ada senarai transporter ke bagi parents yang nak buat transport anak selepas selesai sekolah? Saya setakat ni tak ada pun ya. Tidak ada, pihak sekolah tak sediakan senarai nama transporter. Tidak ada. Silakan Puan. Sorry, saya ada lagi satu soalan pasal rayuan itu on the 4th of April. Surat rayuan itu boleh kita letak lebih daripada satu sekolah untuk rayuan?
dalam borang PUA tu dia letakkan 2 sekolah yang puan boleh pilih. Jadi isi 2 sekolah yang mana puan nak pergilah. Okay, then keputusan rayuan itu bila kita akan tahu? PPD akan hubungi puan sebab puan yang hantar sendiri ke PPD. Bila dah dapat, baru puan datang ke sekolah hantar surat kelulusan kepada pihak sekolah. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Saya membantu jawab sikit ya sebab saya ada pengalaman lah. Sebenarnya yang borang itu adalah pertukaran, bukan rayuan. Maknanya isi borang pertukaran sekolah. Maknanya puan kena isi borang tu terus hantar borang tu ke PPD. Kalau dah dapat keputusan dia akan terus panggil lah masa hari tu. Tapi untuk tingkatan 1 saya tak pasti dia on the spot dia bagi ke macam mana. Kalau anak saya buat pertukaran dia on the spot dia bagi. On the spot bagi apa cikgu? Borang. Maknanya dia akan kalau dah lulus dia dah tengok, kalau dia lulus dia akan terus lulus lah. Tapi tingkatan 1 saya tak kurang pastilah. Puan boleh cuba nanti 4 hari bulan nanti. Oh, you mean the approval letter by the PPD? You manage to get it instantly. Okay. Yeah, you have to bring the form to PPD then ask for the approval lah. Okay, understand. Okay. Thank you. Okay, Cik Marzuki. Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Saya Ibu kepada Marzuki ya. Puan Cikgu Nuraini, saya ada berhubung dengan cikgu tentang surat tawaran saya masih belum dihantar anak saya punya disebabkan salah faham melalui security tu. Okey, anak saya dari aliran KAA. Okey, saya dah inform pada Cikgu Nuraini saya masih belum hantar lagi surat tu disebabkan guard minta saya balik dah kan. Sebab dia dah salah faham dan macam Cikgu Wan Nuraini bagi tahu saya sebelum ni lah. Jadi kemungkinan besok ayahnya akan hantar. Jadi adakah saya perlu minta apa-apa surat kebenaran berdekat untuk hantar ke pejabat surat tawaran ni? Puan perlu masuklah minta kebenaran dengan guard lah dulu untuk masuk, ambil pas pelawat, hantar di pejabat sekolah lah dan tulis nama puan pada senarai nama. Jadi anak saya masih belum terlambat ya. Ekoran daripada salah faham tu saya dapat tahu anak saya masih tak ada dalam senarai dalam online yang semalam tu lah dia orang laksanakan online tu anak saya tak ada nama. Okey, tak apa puan. Sebabnya walaupun tak ada nama, Puan Ahu betulkan saya kalau saya salah. Setakat ni Marzuki memang tak ada nama dalam APDM kita. Jadi bila dia dah daftar masuk bersama dengan surat kelulusan, jadi kita akan daftar dia, guru tingkatan akan daftar dia dalam APDM lah. So secara automatik bila guru dia dah daftar, ada surat tu guru dia akan daftar dan dia akan masuk, nama dia akan masuk lah dalam kelas 1S dah. Okey, baik cikgu. Jadi besok ayahnya akan hantarlah surat tawaran dengan borang pendaftaran tu ya. Baik puan. Terima kasih. Ada soalan dalam chat ni. Jadi saya boleh kongsikanlah jawapan. Ada Puan Suria ataupun adakah ini parent ataupun daripada Suria Rosli ni Puan ataupun anak murid sendiri. Untuk koperasi boleh ke parents yang datang untuk membeli pada 4 April. Jadi 4 April ni dah bersemuka, jadi anak boleh datang beli. Ya. Sebab dah bersemuka kan, dah boleh datang ke sekolah. So bolehlah anak pergi ke koperasi sendiri dan membeli keperluan. Ya. Okay. Untuk yang daripada Puan Yati ya, cikgu nak tanya kalau murid dapat panggilan sekolah lain, macam mana nak buat dia. Ya, jadi kalau dapat panggilan, rasa nak pergi ke sekolah lain, isi borang PUA 275 dan berurusan di pejabat ya untuk mohon perpindahan ataupun yang mana yang berkenan ya. Yang tadi kemudian adakah pihak sekolah mempunyai senarai transportasi sekolah? Tadi yang saya dah jawabkan. Kemudian ada lagi satu saya ingat pakaian sukan. Okey, daripada Puan Shirin ya. Adakah baju sukan dibenarkan untuk dipakai sepanjang hari atau perlu bertukar ke uniform? Okay, buat masa ini peraturan pemakaian sekolah ya untuk tingkatan 1 ini ya dan juga anak-anak yang lain kita lebih sukalah guru-guru lebih suka untuk
murid-murid memakai pakaian seragam sekolah, ya, pakaian seragam sekolah kerana tidak ada aktiviti kurikulum, ya. Tapi dengan pertanyaan ini, ya, jika ya waktu yang dibenarkan untuk memakai pakaian sekolah, ya, maknanya ada keperluan untuk pakai pakaian sekolah, maka tidak perlu ditukar, ya, maknanya tidak perlu bawa baju yang lain, ya. Itu. Dan pakaian sukan, suka saya nak menerangkan di sini, pakaian sukan yang ada di koperasi, ya. Koperasi ada menyediakan, ya, seluar track, ya, dan juga pakaian sukan. Jadi pakailah pakaian sukan dengan seluar track yang disediakan di koperasi, ya. Terima kasih. Okey, ada lagi soalan? Okey, silakan Puan. Lagi satu soalan. Masa waktu balik untuk the kids, tempat menunggu sana itu guarded area ke? Just for the safety of the kids, I'm just asking for the safety. Okey, biar saya jawabkan Puan, untuk tingkatan 1 ada tadi jadual baliknya, ya, dah ada ikut hari tertentu, ya, dan setelah saja mesin berbunyi, murid-murid akan melalui pintu pagar kecil, ya, dan tempat menunggunya, ya, adalah di kantin, ya. Kalau parents ataupun transporter tak sampai lagi, boleh menunggu di ruangan kantin di dalam, ya. Jika dah sampai, bolehlah dia turun ke bawah dan ada macam ruangan menunggu di bawah, di dekat tangga tu kan. Kita faham bahawa sekolah ini berada di atas, ya, atas bukit itu. Jadi sebenarnya untuk jika Puan rasa bimbang, anak-anak yang ada, ya, semua anak-anak yang berada sekarang ini, ya, boleh menunggu di ruang kantin, tak ada masalah. Ada guru petugas nanti, ya. Okay. Dan satu lagi juga berkenaan dengan waktu balik, ibu bapa, penjaga dah tahu bila murid ini balik, so segeralah menunggu murid ini bila keluar jaga anak-anak, mereka dah ada transport untuk balik, ya. Okey. Terima kasih. Okey, silakan Encik Azizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan waktu balik, kita tahu yang 4 hari bulan 4 tu dah start bulan puasa kan. So waktu balik tu berubah ke atau sama? Akak ini waktu yang datang dan waktu balik, waktu pembelajaran sama. Sebab kami satu sesi. Itu sama. Terima kasih. Silakan Puan. Kalau lagi sekali merujuk pada perihal ambil anak selepas selesai waktu sekolah, mereka tak boleh bawa handphone kan Puan, cikgu? Tidak dibenarkan langsung, kami ada pekeliling, ya, SPI. Jadi macam mana kami nak menghubungi? Ya, kerana itu sebab ada jadual waktu datang dan balik. Jadi Puan boleh berurusan dengan anak, waktu baliknya pukul berapa, tunggu di mana, ya. Dan kami juga pihak sekolah, di sekolah juga ada menyediakan telefon awam, ya, public, ya. Jadi bolehlah anak telefon Puan menggunakan public telefon itu. Okey, jadi dia kita assign dia tempat menunggu dan okey. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum and good day. Saya ibu kepada Muhammad Rizkin Rafiq, pelajar PPKI. Saya nak tanya, pelajar-pelajar yang di dalam PPKI ditempatkan di Amarilis dan saya tak ingat ada satu lagi. Jadi bila kelas tu, adakah mereka akan, maksudnya macam di sekolah rendah kan, bila ada certain subjek dia akan pergi ke kelas perdana. So the rules is sama ke ataupun dia akan kekal di dalam kelas itu juga ke atau macam mana? Saya tak pasti tentang PPKI sekolah menengah. Okey, saya jawabkan soalan Puan. Kalau di sekolah rendah, dia memang ada program disleksia yang beza. Bermaksud certain subjek dia pergi ke kelas PPKI, kemudian certain subjek dia bersama dengan murid aliran perdana. Tapi untuk sekolah kita hanya 2 program saja, itu tadi saya terang, program pendidikan inklusif penuh, bermaksud dia akan pelajar
bersama dengan murid aliran perdana sepenuh masa. Dia tak akan pergi certain subjek, kemudian certain subjek pergi ke kelas lain. Tidak. Jadi itu ialah inklusif penuh. Lagi satu ialah PPKI. Kalau PPKI bermaksud dia akan belajar di kelas khas, beza dengan kelas murid aliran perdana. Okay, kalau anak puan di kelas PPKI, bermaksud dia akan di kelas khas sahaja. Peperiksaan kita akan ada sekali lagi peperiksaan untuk menentukan rombakan kelas kan? Yang itu dibuat bila ya? Okey, yang itu online ke bersemuka? Ya, yang itu kena buat bersemuka sebab dia itu kita panggil instrumen saringan daripada GPS. Jadi yang itu kita akan menentukan tahap mana, sama ada di tahap kefungsian sederhana ataupun tahap rendah. Yang itu ialah instrumen saringan yang dikeluarkan oleh GPS yang kita akan laksanakan pada 4 April. Maksudnya bila pelajar berada di dalam inklusif, dia sepenuhnya bersama-sama dengan pelajar-pelajar perdana kan? Macam yang cikgu cakap tadi, tapi dia akan, maksudnya macam ni akan progress tu akan dimonitor oleh penatiar PPKI lah kan, tengok progress dia macam mana. Progress dia sebab bila dia di inklusif, dia diandaikan seperti murid aliran perdana. Guru PPKI hanya akan berbincang dengan guru kelas aliran perdana mengenai perkembangan dia. Tapi bila dia boleh inklusif, bermaksud dia dianggap sebagai seperti murid yang lain di aliran perdana. Baik. Okey. Kalau puan ada pertanyaan, puan boleh rujuk saya personally lah. Okey, saya rasa itu saja pertanyaan dari parent. Okey, dengan berakhirnya sesi soal jawab tadi, maka berakhirlah majlis kita pada petang ini. Semoga segala kerjasama antara pihak sekolah dan ibu bapa dapat diteruskan demi kecemerlangan SMK SS17. Terima kasih pihak sekolah ucapkan kepada ibu bapa dan murid yang hadir pada majlis kita pada petang ini. Sekian, terima kasih.